لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah pada malam ini Allah Ta'ala masih memberikan ruang masa serta kelapangan waktu kepada kita bersama untuk hadir dan berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan doa kita agar keberadaan ini dirahmati serta diberkati oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita dan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pengajian kitab kita Tanbihul Ghafilin. Kita sampai kepada muka surat, kalau kitab saya 26. Muka surat apa tu Imam? 32. Kitab tuan-tuan muka surat 32. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Inginkanlah mati jika engkau benar-benar dalam imanmu. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan ingin mati kerana mengetahui amal kejahatan dirinya. Dalam kedua ayat ini nyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa seorang yang benar-benar iman dan ikhlas kepada Allah tidak gentar akan mati, bahkan rindu kepada mati untuk segera bertemu kepada Tuhannya. Sebaliknya orang munafik, ia akan lari daripada maut kerana berasa amal perbuatannya sangat buruk. Allah Ta'ala bagi peringatan pada 94 Al-Baqarah dan 95 Al-Baqarah. 94 Al-Baqarah, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Inginkanlah mati jika hang benar-benar beriman. Maknanya apa dia? Kalau hang rasa hang benar-benar beriman, hang tidak akan takut kepada kematian. Lari macam mana pun kamu daripada kematian, dia tetap akan bertemu dengan kamu. Kalau benar-benar kita beriman, orang yang beriman dia tidak takut kepada kematian. Kerana apa dia? Dia senantiasa bersiap sedia untuk mati dengan melakukan amal-amal saleh. Takut apa kalau kita buat amal saleh, kita rajin beristighfar, rajin memohon keampunan daripada Allah, minta Allah Ta'ala redha kepada kita. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu sifat orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah bertemu dengan Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Siapa dia golongan yang macam tu? Siapa dia ayyatuhan nafsul mutmainnah tu? Siapa dia? Orang yang benar-benar tinggi nilai iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul, kita beriman bahawa selepas hidup ni ada kematian maklum. Sebab itu satu hari Ibrahim bin Adham tanya kepada anak murid dia. Dia tanya kepada anak murid dia, dia tanya, siapa di kalangan kamu yang ada di dalam majlis ni yang tidak percaya, yang tidak yakin kepada selepas hidup ia akan mati? Cuba angkat tangan. Tak ada siapa pun yang berani angkat tangan time tu. Yang yakin bahawa selepas dia hidup dia akan mati, cuba angkat tangan. Semua pegang angkat. Yang tak yakin bahawa selepas dia hidup dia akan mati, angkat tangan. Tak ada siapa pun angkat. Tetapi yang yakin selepas dia hidup selepas hidup dia akan mati, angkat tangan. Semua angkat tangan. Soalan dia yang seterusnya, dia kata apa dia? Kalau kamu benar-benar yakin bahawa selepas kematian, selepas kehidupan ini adanya kematian, kenapa kamu masih gemar melakukan maksiat? Kenapa kamu masih malas melakukan ibadat? Cuba bagi tahu kat aku. Termasuklah kita malam ni hadap mengaji ni maklum. Kalau benar-benar yakin bahawa lepas hidup ni ada mati, pasal apa? Tanya diri kita, pasal apa yang kita masih malas nak buat ibadat? Suruh baca Quran rasa balok, suruh rajin zikir rasa malas, suruh rajin istighfar balok liat. Awak yang ustaz malam ni cengih pelik, kena dos ketiga. Taubat tak jujuk dah tuan-tuan ni, dua tu pun melecak bela bau, dia suruh jujuk tiga. Doa dah pula. Takut dekat makhluk lebih daripada takut ke Allah ni pun masalah juga ni. Tu maklum. Malas nak buat ibadat pasal apa? Suruh baca Quran macam-macam malasan, dan lah ustaz. Suruh main masjid macam-macam malasan, dan lah ustaz, dan lah ustaz, dan sampai bila dan? Bila kita kata main dalam masjid, dia kata ustaz, lah ni duk kalut, duk kerja, nanti pencen kami pi. Pencen haram tak main, tanya pasal apa yang tak main? Dia kata dan lah ustaz, lah ni duk kalut cucu kecil-kecil, besar-besar nanti kami pi. Lah kali mati mampu lagu tu Sebab tu kata Ibrahim bin Adham, kamu hanya percaya tapi kamu tak yakin. Orang yang macam ni, dia tahu kata lepas dia hidup dia akan mati, tapi dia tidak yakin tentang kematian. Bagaimana yang dikatakan azab kubur, bagaimana yang dikatakan kita akan menjawab dengan mungkar dan nakir, bagaimana yang dikatakan azab Allah yang akan menunggu kita. Kita yakin ke tak? Tak percaya lagu tu. Yakin tu tak ada. Tapi kalau orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus salihat, dia beriman, dia akan buat amal saleh. Tu yang kita baca dalam surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khus, sesungguhnya ramai manusia ni dia akan rugi dengan masa. 24 jam Allah Ta'ala bagi sehari semalam. Berapa jam kita fikir dunia, berapa jam kita fikir akhirat, berapa jam kita beramal untuk dunia, berapa jam kita beramal untuk akhirat? Jawab ambil. Berapa jam kita duk fikir hal manusia, berapa jam kita fikir hal Allah? 24 jam Allah Ta'ala bagi kat kita sehari semalam. Cuba abang mai. Maklum, cuba abang mai. Tak ada jegil-jegil mata tu. Cuba abang mai maklum. Sehari semalam maklum kita fikir urusan dunia dengan kita fikir urusan akhirat. Jawab betul-betul. Siapa mohong saya sumpah kena Covid. Hak mana lebih? Cuba fikir betul-betul. Siapa mohon saya sumpah kena Omicron. Saya sendiri boleh jawab terang-terang, fikir dunia lebih banyak daripada fikir akhirat. Kalau saya lah untuk diri saya jawab ikhlas. Gagah Allah Ta'ala pilih duk main duk mengajar orang ni gagah. Mau dia tak pilih lagu ni tak tahu lah. Gagah dia duk pilih ni gagah sikit-sikit lah, boleh duk main masjid,
Kalau dia tak pilih mengajak lagu ni, tak tahulah maklum saya pun. Tu yang kata innal insana lafi khus. Kita ni banyak yang kata manusia ni bila dia soal dengan masa, bila bicara tentang masa, manusia ni dia banyak rugi daripada untung. Bila bicara bab masa ni, manusia ni banyak rugi daripada untung. Habis masa ni macam-macam. Umur 50 baru nak belajar main TikTok, mampu. Umur 50 ni bukan masa handuk habis masa dengan media sosial. Kena habis masa main belajar. Kena habis masa belajar berdoain, perbetul bacaan Al-Quran. Tu umur 50. Kalau umur 15 nak kalut main TikTok, memang mampu pegang. Ni 50. Tanya dia apa dia sunat abad, apa dia sunat hayat, tak boleh jawab. Kacau maklum oi. Kacau. Ni kita tukar tahun baru ni, 2022. Oh, pakai duk sambut dah tembak bunga api. Dia kata bodoh, kok marah. Pilih korang bodoh. Usia berkurang maklum weh, umur dia bertambah, usia hidup ni makin berkurang. Umur bertambah, tahun lepas 68, tahun ni 69. Usia hidup makin berkurang. Bayangkan kalau Allah Ta'ala bagi kat kita usia hidup ni 70 tahun. Tahun lepas kita 68, ada lagi usia hidup 2 tahun. Tahun ni naik 69, usia hidup tinggal setahun. Pakat duk berubah belakang. Rambut dulu hitam lah berubah jadi putih. Kulit dulu cekang berubah jadi kedut. Mata dulu terang bertukar jadi kabut. Tu yang dipakai duk spek mata tu. Orang tanya saya, ustaz pasal apa spek mata? Saya 3 kali dah tuan-tuan, mata saya duk tengok bini orang, lagu bini saya. Kacau. Hak last minggu lepas. Minggu lepas pergi satu shopping komplek, bini kata dia nak pergi shopping bag, saya kata pergi. Saya dengan anak duduk dah duduk minum dalam kedai. Mata kita pun lama dah tak apa nak clear. Lepas itu saya duduk gamik-gamik, anak saya duduk heran. Dia kata Abi duduk gamik siapa? Tu bukan Umi Nofah, tu Umi orang lain. Oh, kata kacau kata. Terus masuk pergi buat spek mata, duduk gamik bini orang. Kuih tua maklum, kuih tua. Dia bukan kuih muda, kuih tua. Semua ni berubah maklum. Umur berubah, kesihatan berubah, bentuk badan berubah, rupa parah berubah. Yang tak berubah apa dia? Amalan dan perangai. Hak ni yang tak berubah. Kalau dulu tak boleh bagi masa untuk main ke masjid, lah tak boleh main lagu tu. Padahal mati dekat dah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia tanya kepada seorang sahabat Nabi. Dia kata, apa yang paling rapat dengan kita? Dalam hidup ni, apa dia yang paling rapat dengan kita? Kawan ni jawab macam-macam. Sayyidina Umar kata, yang paling rapat dengan kamu, yang paling hampir dengan kamu adalah kematian. Dia tak pernah berenggang dengan hang. Kematian ni sentiasa berada dengan hang. Cukup masa dan ketika, pihak. Ni yang kata ni, illal ladzina amanu, orang yang tak rugi dengan masa ni siapa dia? Yang pertama orang beriman. Wa amilus salihat, bila benar-benar iman dia itu sempurna, dia akan melakukan amal saleh tanpa segan. Dia akan melakukan amal saleh tanpa segan. Bila benar-benar iman dia. Dia ada masa untuk Islam, dia ada masa untuk keluarga, dia ada masa untuk akhirat, dia ada masa. Ni 24 jam Allah Ta'ala bagi dunia, tak ada langsung nak ambil masa fikir tentang akhirat kita. Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Ta'ala suruh fikir. Di sana kelak hal keadaan kita macam mana? Di sana kelak hal keadaan kita ni macam mana, maklum? Kena fikir. Sebab tu satu hari ada seorang sahabat, dia mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia mai berjumpa dengan Nabi, dia mengadu masalah dekat Nabi. Malam tu dia duduk dengar tazkirah daripada Sayyidina Umar.
Ataupun Sayyidina Abu Bakar. Di antara dua itulah, saya tak pernah ingat. Hadis ni, cerita ni lama. Sama ada cerita tu yang bagi tazkirah tu Sayyidina Abu Bakar, ataupun yang bagi tazkirah tu Sayyidina Umar. Di antara dua itulah. Dia mai mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada masalah ni. Nabi kata, apa dia masalah? Dia kata, masalah aku ni, semalam aku duk dengar Sayyidina Abu Bakar ni duk cerita bab neraka, azab neraka. Hati aku tak rasa takut, air mata aku tak boleh keluar. Oh, kacau maklum. Bagi mereka kacau, bagi kita tak ada kacau apa. Khatib duk baca khutbah cerita bab azab neraka, dia tutuh lena serupa tu ya, macam duk cerita bab syurga. Hak ni geng batu feringi batu mau serupa dengan kok dia. Khatib ni, inilah azab dalam neraka, dia tutuh lena macam tak ada dosa. Sahabat Nabi bila dengar cerita pasal neraka, air mata tak boleh jatuh, hati tak boleh takut. Dia rasa masalah, dia rasa problem. Dia mai jumpa dengan Nabi, dia mengadu dekat Nabi, pasal apa yang jadi macam ni? Pasal apa? Nabi jawab. Jawapan Nabi ni, tuan-tuan Nabi, malam ni tak boleh banyak pun boleh, hak ni pun boleh jadi bekal buat balik pun jadilah. Nabi kata, punca hati hang tidak boleh takut bila dengar tentang azab neraka. Punca air mata hang tidak boleh mengalir bila sebut tentang azab neraka. Kerana apa dia? Kerana hati hang keras. Yang dikatakan qaswatul qalb, hati ni dah keras. Maklum nak tahu hati maklum keras ni lagu mana maklum? Bila orang cerita tentang azab, cerita rasa takut. Cerita bab mati, tak rasa takut. Sebab apa yang air mata hang tak boleh jatuh? Sebab hati hang keras. Sebab apa hati hang tak boleh takut? Sebab hati hang keras. Sebab apa hati hang keras? Sebab apa hati hang keras? Sebab hang ni tak ingat kepada mati, Nabi kata. Punca hati hang keras tu sebab apa dia? Hang tak ingat kepada mati. Sorry. Sebab apa punca hati hang keras? Sebab hang banyak buat dosa. Air mata tak boleh jatuh bila dengar azab neraka. Hati tak boleh takut bila dengar azab neraka. Sebab hati keras. Sebab apa hati hang ni keras? Kasratuz dzunub. Sebab hang dosa banyak. Sebab apa yang hang dosa banyak? Sebab hang tak ingat kepada mati. Sebab tu hang boleh buat dosa. Hang tak ingat mati, sebab tu hang boleh buat dosa. Sebab apa yang hang tak ingat kepada mati? Sebab hang sayang ke dunia ni lebih. Nombor 4. Sebab apa yang hang punca yang hang boleh sayang kat dunia ni lebih? Tulul amal. Sebab hang ni terlalu panjang angan-angan. 5 jawapan Nabi. Satu soalan Nabi bagi 5 jawapan. Sebab apa hang dengar cerita tentang neraka? Sebab apa hang dengar cerita pasal kematian? Sebab apa yang hang tak boleh teriak? Sebab apa hati hang tak boleh terketak? Sebab hang hati keras. Sebab apa hati hang keras? Sebab hang banyak buat dosa. Sebab apa hang banyak buat dosa? Sebab hang tak ingat mati. Sebab apa yang hang tak ingat kepada mati? Sebab hang cintakan kepada dunia. Sebab apa yang hang cinta lebih pada dunia? Sebab hang angan-angan hang panjang. Tu ya maklum. Sebab apa yang kita malas nak buat ibadat? Sebab kita lagu tu hati keras. Sebab apa hati keras? Dosa banyak. Sebab apa dosa banyak? Tak ingat mati. Sebab apa tak ingat mati? Sebab cinta dunia. Sebab apa tak yang jadi cinta dunia? Sebab hang ni banyak angan-angan, panjang angan-angan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya suka kepada kemiskinan. Abu Darda kata, aku lebih suka miskin daripada kaya. Sebab apa dia? Sebab kerana itu sebagai tawaddu', merendah diriku kepada Tuhan aku. Sebab bila miskin ni dia tak berapa nak sombong. Bila miskin ni dia tak berapa nak belagak sangat dengan manusia dan dengan Allah. Rupanya kekayaan ni tuan-tuan, kalau kita tak pandai manage,
dia menjadi satu kebinasaan dan kecelakaan kepada kita, bukan satu nikmat. Maklum, kekayaan ni dia membawa kita kepada kesombongan. Ustaz, macam mana yang dikatakan Abu Darda kata tu dia jadi tawaduk? Rupanya kerana orang kaya ni Ustaz, dia boleh jadi sombong kepada Allah Ta'ala. Betul ke Ustaz? Betul. Cara dia lagu mana? Bila mana hang tidak boleh mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke hang, dan hang lebih sibuk harta benda hang daripada sibuk kepada Allah. Tu Allah Ta'ala bagi ayat kat kita tu. Allah Ta'ala bagi pesanan, la tulhikum amwalakum. Yang pertama Allah Ta'ala tak. Lepas tu yang kedua, wala auladakum. Baru nombor dua, an zikrillah. Allah Ta'ala bagi peringatan dalam Al-Quran jelas, alamatnya jelas, mesejnya jelas. Allah Ta'ala kata pada dia, jangan disebabkan harta benda hang. Yang pertama Allah Ta'ala kata, jangan binasakan harta benda hang. Jangan binasakan disebabkan anak-anak hang. Hang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak letak yang pertama anak-anak. Allah Ta'ala letak harta benda dulu. Aku bagi semua ni kepada hang. Jangan sebab kerana harta benda hang, jangan sebab kerana anak pinak hang. Hang lalai kepada aku. Bila hang lalai kepada aku, hang termasuk dalam golongan hamba-hambaku yang sombong kepada aku, kata Allah. Sombong. Baru bagi sikit kaya dah tak ada masa nak main masjid. Sombong. Tuan-tuan, ramai orang bila Allah Ta'ala uji dia dengan kemiskinan, dia luluh. Tapi ramai orang bila Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan, dia fail, tak luluh. Tak luluh. Susah dulu Allah, Ustaz, oi saya susah Ustaz. Doalah bagi perniagaan saya ni. Elok, alhamdulillah kalau saya ada duit Ustaz, saya nak guna duit tu mai jalan Allah. Kita pun buat solat ajak, doa-doa dia kaya maklum. Haram masjid tak nak jumpa. Buat solat ajak bagi dia miskin balik. Saya hari tu ada satu maklum tu, dia duduk main, duduk dah tak tahu dah sakit lah lutut ni. Nak main kuliah, nak bersila lama pun rasa sakit Ustaz. Doalah bagi maklum sihat. Sihat-sihat haram tak main. Saya habak kat kawan dia, pergi habak dekat kak tu, mau dia tak main lagi minggu depan saya nak doa bagi sakit balik. Apa rumah? Korang ajak sungguh. Dia suruh kita berdoa haram tak main. Daripada aku doa bagi hang sakit balik. Maklum Allah Ta'ala uji kita sikit. Ramai orang dia kalah maklum bila mana dia diuji dengan kekayaan. Kalah. Kalah tuan-tuan. Fir'aun kalah, Qarun kalah, Syaddad kalah. Semua ni geng-geng yang kalah dengan kekayaan. Dulu masa tak ada apa tu Allah, boleh jugalah kita duk sembang bab-bab ni dengan dia, bab akhirat, bab Islam. Kaya-kaya tak nampak muka langsung. Banyak dah lagu tu maklum. Sebab tu Abu Darda kata, aku lebih kepada Allah ni, aku minta ke Allah, aku lebih suka miskin daripada kaya. Dan aku suka penyakit sebab itu tanda penembus dosa. Pula dah Nabi suka miskin. Lepas tu dia suka pula yang kedua berpenyakit daripada sihat. Kacau maklum. Hak ni semua kita tak suka, yang kita nak kaya. Sebab tu dia duk doa, dia tekan tang hujung, birahmati kaya. Mati pun nak kaya dia kata. Juga orang lain game betul peringgi tak tahu makna bahasa Arab. Dia kata Ustaz, tambir rahmati kaya tu ulang 3 kali. Kita kata awak dia balong, dia kata nak mati pun kaya, dia kata katakan hidup ya kaya, mati pun kaya. Bi rahmati kaya tu maklum bukan mati kaya. Dengan rahmatmu ya Allah. Bi rahmati kaya arhamar rahimin, bukan mati kaya. Dan aku suka kepada mati kerana rindu kepada Tuhanku. Pula dah. Yang pertama dia kata aku lebih suka miskin daripada kaya. Kenapa dia? Kerana miskin akan menyebabkan aku tawaduk. Aku lebih suka sakit daripada sihat. Sebab apa yang dia suka sakit daripada sihat? Sebab sakit tu penebus kepada dosa. Dan dia suka mati daripada hidup. Sebab apa dia?
bila dia mati dia dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni Abu Darda kata, beza dengan kita ni. Saya pun tak mau maklum kalau dia tanya nak hidup ke nak mati, nak hidup lagi lah. Tidak maklum. Nak hidup lagi lah. Pi malaikat dia bukan nak main tanya kita lagu, dia tanya Nabi, mau dia tanya kita perasaan kerajaan jenuh bayang, pincin. Mai umur 80. Malaikat tanya ni anak hidup kan nak mati dah. Allah Taala terus tanya, siapa pun tak mau mati tuan-tuan. Jenuh kerajaan nak bayar pincin. Dia maklum. Kalau tanya nak sakit kan nak sihat, semua nak sihat mana ada nak penyakit. Kalau tanya nak kaya kan nak susah, semua nak kaya, siapa nak susah. Tapi orang yang kenal agama, orang yang faham agama, yang hidup dia, hati dia ni benar-benar bulat, mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni jawapan dia. Kalau dibagi pilihan di antara kaya dan miskin, aku minta miskin daripada kaya. Sebab apa dia? Dia takkan melalaikan aku kepada Allah. Kalau dibagi pilihan nak sihat ataupun nak sakit, aku lebih pilih sakit daripada nak sihat. Sebab apa dia? Allah janji sakit tu penebus dosa. Kalau dibagi pilihan di antara nak hidup ataupun nak mati, aku pilih mati daripada hidup. Kerana apa dia? Mati saat aku balik bertemu dengan Allah. Sebab tu kita baca tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita kembali. Telah kembalinya saudara kita ke rahmatullah, ke rahmatillah. Mati malam. Tu Abu Darda kata. Letih baca kitab ni tuan-tuan. Letih tu imam ni. Bulan depan cari kitab lain pula. Kitab ni pun kalau duk baca syarah Janub Muhur ni. Sebab saya pun kalau minta 3 tu tobat, tak minta mati maklum, nak hidup. Sebab tu tadi kita pagi tadi saya mengajak di Sungai Petani kuliah duha. Kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang sehari dia berselawat kepada aku 100 kali, Nabi kata. Sehari 100 kali dia berselawat, Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan 100 hajat dia. 30 hajat dia di dunia, 70 hajat dia di akhirat. Hadis tu. Ulama mensyarahkan hadis tu maklum. Dia kata apa dia? Dalam hidup kita di dunia ni, hajat kita ni tak banyak mana pun. Paling banyak ada 30 hajat yang di dunia ni, paling banyak. Tetapi hajat kita yang paling besar di akhirat kelak. Maklum. Ulama kata hajat kita di dunia ni paling banyak ada 30 hajat. Tuan-tuan cuba habaq yang tuan-tuan duk minta ke Allah ni ada berapa hajat ya baru? Yang pertama hajat kita ni apa dia? Nak sihat, betul tak maklum? Yang kedua hajat kita ni nak apa dia? Nak senang. Yang ketiga hajat kita ni nak apa dia? Nak bahagia. Yang keempat hajat kita ni nak apa? Nak umur panjang. Itu apa lagi? Cuba habaq. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu baru 5. Ada apa lagi? Habaq mai. Ada apa lagi hajat tuan-tuan? Dalam nak anak bahagia termasuk dalam bahagia tu, hidup nak bahagia tu termasuk. Nak suami soleh termasuk dalam hidup bahagia. Tu ya hajat kita. Mujuk ni. Tu ya hajat kita. Maklum, ada berapa hajat di dunia Allah Ta'ala kepada Nabi kata 30. Tu baru 5. Ada 25 lagi fikir. Nak apa? Banyak hajat kita yang tu lah, ustaz tolonglah buat solat hajat kan maklum ustaz. Awak maklum sakit, maklum nak sihat. Satu. Maklum nak murah rezeki. 2. Maklum nak bahagia. 3. Maklum nak mati dalam keadaan husnul khatimah. 4. Maklum nak panjang umur. 5. Lagi maklum. Tu hajat kita maklum. Bukannya banyak mana pun. Semua hajat kita tu bercanggah dengan Abu Darda minta ni nak buat. Duk panjang umur. Tanya maklum lah umur apa dah? 86 dah ustaz. Tu maklum nak minta apa? Minta panjang. Cukup lah maklum minta mati cepat lah 86 lah.
nak panjang, cukup lah bagi orang lain dah pula hidup. Cucu sampai heran, tak mati-mati lagi. Cucu kata bila nak mati, macam-macam. Lah kali cucu bakat duduk mesyuarat nak lepas ulang tolong selah lah rumah tok tu. Lihat sangat nak mati. Duk kira nak panjang tu. Allah. Ni Abu Darda mak dong, baca bila mak dong dah depa tulis. Dia nak abang kita pun tak boleh nak buat apa yang Abu Darda minta ni kita tak boleh nak buat Saya abang awal-awal, kita tak boleh nak buat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang yang hidup, kata Abdullah bin Mas'ud, melainkan mati itu lebih baik baginya. Hai, kasar ni. Tak ada orang yang hidup lebih baik, dia kata, mati itu adalah yang terlebih baik untuk dia. Kenapa? Jika ia baik, maka firman Allah Ta'ala yang bermaksud, apa yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang yang bakti taat. Ali Imran ayat 198. Dan ia derhaka, maka firman Allah, sesungguhnya kami membiarkan mereka supaya bertambah dosa, dan untuk mereka bersedia siksa yang sangat hina. Allah. Na'udzubillahi min dzalik, menjadi golongan. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, mati itu bagaikan kenderaan seorang mukmin. Nabi kata mati itu sebagai kenderaan untuk mukmin. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW ditanya, ayyul mu'minina afdal? Qala ahsanuhum khuluqa. Qila wa ayyul mu'minina akyas? Qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Cantik. Abdullah bin Mas'ud kata, satu kali Nabi SAW ditanya, ayyul mu'min afdal? Di kalangan orang mukmin ni, siapakah di kalangan mereka ni yang lebih utama, yang paling baik, yang paling hebat, yang paling number one? Siapa dia? Nabi kata ahsanuhum khuluqa. Hang nak tahu orang mukmin yang terutama, yang terbaik ni siapa dia? Mereka yang akhlaknya baik. Nabi kata ahsanuhum khuluqa. Hang tengok mereka yang akhlak paling baik. Sebab tu Nabi dia nak menyempurnakan akhlak, tatmim makarimal akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi zaman jahiliah ni dia ada akhlak tapi tak sempurna. Nabi datang ni menyempurnakan. Islam datang menyempurnakan akhlak. Tu dakwah Nabi. Nabi tak hina orang dulu, tuan-tuan. Nabi tak hina. Nabi kata, tidak aku diutuskan melainkan datang ni untuk menyempurnakan akhlak hampa semua. Nabi tak kata aku main ni nak bawa akhlak. Sebab Nabi nak habaq dekat Arab jahiliah, puak-puak kafir musyrikin ni, Nabi nak habaq kat mereka ni, nak habaq kata hampa ni ada akhlak, hampa ni bukan jahat, cuma datang ni nak sempurna. Nampak cantik tak konsep dakwah Nabi? Bukan Nabi kata aku main ni nak bawa akhlak sebab hampa ni tak ada akhlak. No, Nabi tak kata lagu tu. Aku datang ni, Nabi kata, nak menyempurnakan akhlak kalian. Islam datang nak menyempurnakan akhlak kalian. Hang berkahwin, Islam datang menyempurnakan akhlak di dalam perkahwinan. Suami ada tanggungjawab yang nak kena selesaikan dengan isteri. Bini ada tanggungjawab yang kena tunaikan kepada suami. Hang ada anak-anak, sama ada lelaki ataupun perempuan, kena jaga anak-anak hang. Jangan jadi serupa puak-puak Arab jahiliah. Bila anak perempuan, mereka tanam, mereka bunuh hidup-hidup. Ni yang kata Islam. Maklum, akhlak. Hang duduk dalam masyarakat nak berniaga, puak dulu berniaga, tapi dalam niaga dia pemohong. Islam kata jangan. Hang niaga kena ada ketulusan. Hang niaga jangan duk sukat, duk timang jadi pemohong. Orang beli gula sekilo jangan bubur 900 gram. Ini kata Islam. Sebab tu Nabi kata nak tengok yang mana orang mukmin yang baik, akhlak dia baik. Semua akhlak mahmudah yang jadikan pakaian, akhlak mazmumah ditong sampahkan. Makan pakat berebut nak bayar, jangan duk tutuh kawan tu seorang yang duk bayar, 10 kali makan dia seorang yang duk bayar. Ini tak cantik. Bakhila wastaghna wa ti'idul masin, yang ni tak cantik, tuan-tuan. Pi makan, oi,
Kalau tuan-tuan rasa kedekut sangat nak belanja waktu pagi sarapan RM30 selesai satu kedai. Jangan duk makan tengah hari mampu. Saya kisah makan tengah hari ni 2-3 kali kak. Benek seriau nak belanja. Baru ni makan dekat satu kedai nasi kandak mamak, bukan Hindu, mamak. Saya ni di antara yang saya tak masuk ni kedai nasi kandak sembarangan saya tak masuk. Banyak dah duk tengok bukan nasi kandak mamak Hindu. Mamak ni lain, Hindu ni lain, kita tengok menampak lain. Tuan-tuan tak nak tengok ni pasal apa? Hindu ni lain, mamak ni lain, yang jenis India Muslim dengan India bukan Muslim ni lain. Mazhabi lah satu kedai nasi kandak. Makan 12 orang. Lepas tu main time nak bayar. Macam-macam lah time nak bayar. Duit cash tak ada, hanya touch and go e-wallet. Macam-macam lah time nak bayar ni. Hak seorang ni kata, sini dia pakai ni dah, mesin dah. Saya cash tak ada. Macam-macam. Masa hampa nak order tadi, hampa tak tanya pun, sini cash ke tak? Main time nak bayar macam-macam. Bukan orang lain, kawan-kawan kita. Duk dengar alasan macam-macam, saya tak apa-apa. Ni, saya buat kenuri. Panggil duk kerja tu mai. Mamak ni tuan-tuan, nak abang tuan-tuan, mamak ni kalau bab niaga kepala otak depa ni tuan-tuan boleh ambil buat batu cincin tu. Saya banyak saya duk pesan kat kawan-kawan, kalau nak buka kedai makan pun hampir belajar dengan mamak, jangan belajar dengan Melayu. Melayu ni belagak yang lebih. Pi kedai dia punya menu tu sama tebal dengan kitab tuan-tuan. Kitab saya ni pergi kitab maklum menu. Betul tak? Sama tebal dengan kitab tu. Buka-buka tanya semua tak ada. Chicken chop satu nak. Dia kata sorry abang, chicken ada, chop yang habis dia kata. Chop habis dia kata. Oh tak ada nak. Spaghetti ada. Dia kata yang duk buat tu tak mai. Tanya apa kat 10 menu haram satu pun tak ada lah. Kita tutup lah. Abang ada apa abang aku nak pilih. Dia kata ada nasi goreng kampung dan nasi goreng biasa. Pergi kedai mamak, menu tak ada, tanya semua ada. Hak tu beza. Yang kedua mamak ni, tuan-tuan tengok masa depan nak main kera. Oh dia tak rak nak pegang kalkulator macam budak kita. Makan apa tadi dia tak duduk. Rena, rau taji, tolak tarik, dia abang harga. Saya baru ni masa nak kira tu, saya kata ni kira semua. Dia pun pen duduk ni, mau kira ke? Kira. Dia pun duduk kat tu, duduk baca mambang apa tahu lah, jampi tu. Tolak surung, rau taji, 4 kali rau taji 127. Terkejut kita. 10 orang makan 127. Kita ada ingat dalam 780 ya. 127. Kita hendak bayar terkejut. Puak duduk tepi duduk celek gigi. Mahal semua. Hak kita nak bayar ni terkejut. Saya pun tengok dia, saya kata kira satu kali lagi. Dia kata satu kali lagi mau kira. Kira sekali lagi saya kata. Apa ambil 127 Dia pun duk rau taji duk tolak surung 147. Hei, naik lagi saya kata. Tak sah 127. Suruh kira kali kedua 147, terus naik RM20. Kawan nak duduk tepi tu kata macam mana Ustaz nak kira sekali lagi? Jangan nak kira 167 pula. Saya kata lah hang kira berapa kali pun aku bayar hak awal tadi ni 127. Otak dia tu cukup cekap berapa kira. Jangan duk bayar tengah hari belum penat aku tu. Penat. Nak belanja time sarapan. Kalau hak jenis tak apa nak berkira jenis berkira sikit ni. Belanja waktu sarapan tak teruk sangat nak bayar. Kan Nabi kata di antara akhlak Nabi kata yang kena buat, Nabi kata ni malam ni maklum saya nak bagi 2 akhlak ya, maklum balik bakat buat. Malam ni Nabi kata orang yang paling terbaik, orang beriman paling terbaik, paling utama, ahsanuhum khuluqa, lepa yang lebih baik akhlaknya. Malam ni saya nak bagi 2 akhlak balik buat. Nabi kata, bila sahabat tanya Nabi, apakah amalan yang paling utama kami nak buat? Nabi habaq banyak, saya nak habaq 2 yang malam ni.
Yang pertama Nabi kata bila berjumpa panggil salam, afsyus salam, sebarkan ucapan salam dalam masyarakat kita. Hak ni dah kurang dah tuan-tuan, yang ni dah kurang dah. Keberkatan ni Allah Ta'ala angkat daripada muka bumi ni bila mana umat Islam ni dia rasa berat mulut nak sebarkan salam, dia rasa berat mulut. Dia rasa berat mulut nak sebarkan salam. Bila jumpa Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Maklum, kalau dalam rumah kita salam ni tidak menjadi amalan, maklum cuba tengok keberkatan dalam rumah ni terangkat. Balik Islam aja, hatta tak ada orang pun hang nak masuk rumah kena panggil salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam buat tu orang tak ada. Bila ada orang dalam rumah, Assalamualaikum. Ni Islam aja, adab Islam aja. Hang nak masuk dalam rumah tidak boleh. Kok mana pun hang tak boleh nak selit, hang tak boleh nak kelepih. Ada orang pun hang kena panggil salam, tak ada orang pun hang kena panggil salam. Belajar dah kan yang tu kan? Balik-balik rumah siapa pun tak ada. Buka pintu, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Penduduk rumah yang tidak nampak dengan mata kasar, kita tetap panggil salam kat mereka. Dalam rumah kita mungkin ada malaikat. Dalam rumah kita mungkin ada jin Islam. Ada orang Assalamualaikum, jumpa bini masuk, Assalamualaikum, bini pun jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab panjang sikit malung ni. Cakap tu sudah hang duk melebih sangat. Ni masuk kau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenuh bini nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Esok dia pula balik tak mau kalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu. Oh, tak ada siapa duk panggil panjang lagu tu balong oi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bang, masuk. Kan cantik. Oi. Mana orang oi? Keluar lagu tu. Bubuh kayu 3 tengah 2 tengah belakang kepala tu maklum. Hilang duk oi. Hilang keberkatan dalam rumah maklum bila duk buat lagu tu. Jumpa kawan, Assalamualaikum. Lepas tu nak maki apa maki lepas tu. Mendatang ni ada hari dengan kemampuan berjalan lah. Tu orang utara. Saya ada satu kawan main daripada KL duduk rumah saya 3 hari. Saya bawa dia pergi sarapan dalam kampung tu, ada Pak Long dalam kampung tu, tegur kawan dia. Turun motor tu mesra dah tu. Lah pelak ni hidup lagi ingat kemampuan dah. Kawan saya duk makan roti canai tu sengak. Saya kata siapa? Dia kata bergaduh kan. Saya kata tak tu mesra. Dia kata kasar orang kok dia mesra lah tu. Tu tak kira dia melawak kasar lagi. Kawan duk makan roti canai, dia sapu roti canai kawan tu buah dalam plastik dia bawa balik. Melawak kasar tu kan. Berkawan daripada muda sampai ketua. Kawan duk makan roti canai ni baru 2 kali koyak. Dia lalu dia ambil roti canai kawan tu, dia ambil plastik, buah dalam plastik bawa balik rumah. Kawan tu kata baru aku makan tak ada habis lagi. Mesra. Ni jenis tahan melawak lah, jenis tak tahan melawak jangan nak melawak. Ada orang bila dia kata kat kita tak apa, kita kata kat dia buat perangai tu, jenis tu nak buat penampang. Dia tak tahan melawak ni. Hang nak maki apa-apa panggil salam dulu. Yang kedua Nabi kata maklum kena rajin buat apa dia? Wa at'imut ta'am. Kena jamu orang makan maklum. Tu di antara tips nak murahkan rezeki. Jamu orang makan. Mai rumah jangan bagi balik kalau tak bagi makan. Macam orang tua dulu ni, hang jangan balik lagi hang tak makan. Ni nak masak ya Pak Long, hang tak ada sak-sak amai rumah aku lagi tak makan, jangan duk balik. Orang tua dulu. Orang tua lah hang nak balik cepat lagi aku kena masak. Orang tua lah. Orang dulu lah, hang jangan balik lagi hang tak makan. Ada orang tuan-tuan bila orang nak main rumah dia susah hati nak fikir tu, nak jamu makan apa. Lagi tak makan dia takkan bagi balik. Ada orang sampai kering ayak liok kita menyembang, baru dia tanya, nak minum ah? Korang ajak tunggu tuan. Korang ajak macam ni tu. Nyembang kat 45 minit baru dia tanya, nak minum ayak? Korang ajak tunggu. Keluar tu talak 3 taubat lahum sampai kemampuan aku tak pergi dah rumah ni.
Tuan-tuan, ada satu cerita bila no. Satu rumah orang saya pergi. Saya pun kenal nak kata kenal sangat pun tak kenal sangat pun lagu tu. Kita pergi di Sungai Petani. Ni cerita ni 4-5 tahun lepas lah. Sampai lah saya ingat. Bini saya pun pergi. Bila dia kata, Ustaz main Sungai Petani abang lah, betul itu saya ada ceramah kat Sungai Petani. Dia tahu. Dia telefon suruh pergi juga-juga. Kita nak pergi tempat lain pula. Saya kata kat omban saya, jom lah kita pergi singgah Ustaz. Jom lah dia tak. Pergi tuan-tuan ni, masuk rumah dia ni. Saya, bini saya, anak saya pun masa tu dia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun begitu lah anak saya. Bila pergi duduk, kita ni orang tua-tua ni tak apa lah, hantar jamu ayak pun tak ada masalah. Budak umur 3 tahun, anak kita macam cucu maklum, Abi lapar ayak. Budak dia kan, kita tak apa, kita minum. Dia kata lapar ayak. Tu dia kata tu ambil ayak atas meja tu. Saya pun duk tengok ayak Milo tu duduk dalam gelas, orang minum sekerat dah, ambil ayak atas meja tu. Saya kata tu ayak siapa tu? Dia kata tak, saat ni anak saya bancuh tu, dia minum sikit. Tak apa-apa minum. Maklum, bekas anak dia minum, suruh tetamu minum. Hang tak boleh masuk ke ambil ayak sejuk pun metak. Semang kat sejam. Keluar saya kata aku tak mau main dah rumah ni. Tak ada otak nak fikir. Maklum jangan buat lagu tu maklum. Orang tapi janganlah kadang-kadang hak ni pun tak reti fikir ke. Kawan sama-sama duduk main hidang ayak tu nak halau balik cepat. Biarlah menyembang 10 minit. Teh ke kopi? Tanya tu. Saya kok mana tak apa. Dak lagi bancuh teh tak boleh makan pula berangin. Bancuh kopi tak boleh minum. Habaq nak teh ke? Allah, tak apa susah-susah apa tetamu kita pun. Teh boleh nak? Dia kata saya teh tak apa minum. Buatlah carrot ais. Korang ajak ni pun. Tanya, teh ke kopi? Jangan pakai kat bancuh ya. Teh ke kopi? Ni tak ada anjemang sampai sejam. Jangan maklum, tetamu datang ke rumah kita bawa rahmat, pulang bawa bala. Bawa bala. Jangan lagu tu. Tuan-tuan, kita kalau kalau saya yang kawan ni saya terasa tu pasal anak tu, kalau kita tak ada masalah mau dekat kita ni maklum semang sejam tak nyamuk tak apa, aku balik aku minum lah ayak mana pun. Lah ni bukan payah, hang tak mau apa food panda, hang lah malas sangat. Ni saya pun tak ada nak sedia apa ni abang main ni apa nak makan apa abang, kita order food panda makan, lagi tak makan jangan balik, tak boleh buat ke tu. Beza maklum, orang tua-tua dulu dia bukan dekat jamu, ada apa ulam-ulam kat dalam kampung semua dia cabut bagi buat balik. Ni zat-zat nak pergi ambil 5 balik tu, nak ragah pokok tu pakai kem dekat sepeda haram tak nampak. Allah, ketik kita nak nampak ke bawah tu. Ada petai dia ambil habis tak ada apa. Ni pun satu rumah orang saya pergi ni, habis tak ada apa dia nak bagi buat balik. Sampai lah saya touching. Orang kampung ni maklum ni, tak ada apa dia nak bagi buat balik. Lah kali dia kata Ustaz main rumah saya no, tak ada apa saya nak bagi buat balik. Saya kata cukup lah jamu makan dengan gulai karuan, cukup lah. Tak nak balik. Tak ada apa, dia kata buah pun tak jadi ni. Tak ada apa, dia kata ni cabai pun tak banyak. Dia duduk sati. Zat-zat lah kali dia masuk pergi dalam store dia buat keluar tung ayak kecil besar. Dia kata nak buat balik, dia kata boleh isi ayak juga. Tung pun dia bagi buat balik. Tung kosong botol kosong ayak tu dia bagi buat balik. Tu dia kata orang kalau dia mengaji beradab ra'i tetamu ni. Maklum cuba tengok dalam kampung ni tuan-tuan. Ada rumah orang tak tahulah tuan-tuan duduk kot Batu Feringgi ni semua rumah jenis naik kot atas. Kalau duduk kot kampung rumah dia pergi kot bawah. Kita duduk kot kampung ni maklum. Kadang-kadang rumah orang kampung ni bukan dia besar mana, bukan dia mewah, tapi orang tak pernah putih pergi menyemang di rumah dia. Ada. Rumah buruk kayu biasa, tapi orang tak putih pergi rumah dia. Berkat rumah tu.
Pas seorang balik sambung. Bini dia pun mulut tak banyak duk bancuh kopi orang tu. Dia lagi, oi, bancuh kopi, oi. Mangkit bancuh. Ada rumah kalang kampung saya apa dah? Ada rumah orang dia besar, orang pun tak teringin nak pergi rumah hang. Ada lagu tu. Orang tak pernah pergi rumah dia dan dia pun tak apa suka orang main rumah dia. Ada. Ni yang kata berkat ni Mak Long. Mak Long buat dua perangai tu dululah. Sembang banyak-banyak pun tak guna. Balik panggil salam, kena rajin jamu orang makan. Nabi kata. Qila, sahabat tanya lagi, wa ayyul mu'minina akiyas, siapa dia orang mukmin yang cerdik? Qala aktsaruhum dzikran lil maut, aktsaruhum lil maut dzikra. Nabi kata orang yang cerdik ni, orang yang sempurna akal ni, siapa dia? Orang yang selalu fikir tentang mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan dia membuat persiapan yang sempurna untuk mati daripada sudut ibadat dan sebagainya. Tu dia, siapa dia mukmin yang paling sempurna, yang akhlaknya baik. Siapa dia orang yang paling cerdik, mukmin yang paling cerdik, yang banyak ingat kepada mati dan membuat persiapan untuk mati. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang sempurna akal ialah orang yang selalu bermuhasabah atas dirinya. Orang yang sempurna akal, yang cerdik ni, selalu bermuhasabah. Muhasabah ni apa dia? Suluh ke dalam, melihat diri daripada suluh keluar. Beramal dan berbekal sesudah mati. Muhasabah untuk apa dia? Cukup dah amalan dan bekal aku nak buat mati ni. Bekal kita nak buat mati ni maklum dua. Yang satu dosa, yang satu pahala. Hak mana lebih banyak? Cuba cek. Sedangkan orang yang bodoh ialah orang yang selalu menurut hawa nafsunya dan mengharap pengampunan daripada Allah tanpa amalan. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Sembahyang bang haram tak? Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Maksiat duk buat, itulah orang bodoh. Orang yang cerdik sentiasa duk fikir bekalan dia nak buat balik. Wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu. Bab yang ketiga, bulan depan kita akan baca siksa kubur dan dahsyatnya. Hak ni kita cerita bab mati dan dahsyat. Habis dah mati dah. Tinggal nak buat dalam kubur, nak tengok azab dalam kubur lagu mana pula. Siksaan dalam kubur, insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan. 2 kali lagi mengaji, cuti pula dah puasa. Start ya tuan-tuan. Kuliah maghrib pun lebih kurang budak-budak sekolah lah, cuti banyak pada mengaji. Ni nak cuti pula, itu dah cuti dah, ni cuti pula. Bulan 2 sekali lagi, bulan 3 sekali lagi, bulan 4 cuti pula dah puasa. Maklum hak mana tinggal puasa ganti habis dah lagi maklum yang nak puasa pula dah. Tapi mau tengok kegaya mata ni semua ni tak ada cuti pada. Nak tengok kegaya mata ni semua tak ada cuti dah. Hak belah ni yang cuti banyak ni. Salah agaklah cuti kerak ni pun. InsyaAllah bulan depan kita tengok tentang siksa kubur dan dahsyatnya azab dalam kubur. Nah, wallahu a'lam. Cukup dekat tu dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Di luar sana tuan-tuan ada tabung untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riadah macam tiap-tiap bulan tuan-tuan duk bagi itulah. Cuma lah ni saya nak abang kat tuan-tuan, kita dah mula program tuan-tuan ni menziarahi pusat-pusat pengajian di luar. Saya dah habis dah fasa membangunkan tempat saya. Habis dah. Saya rasa cukup dah. Lah ni tuan-tuan, fasa kita nak bantu orang susah dengan kita nak biaya pengajian pelajar. Lepas tu kita buka pula baru ni, kita mula pergi round pula sekolah-sekolah di luar sana maklum oi. Sekolah-sekolah tahfiz yang dia punya pengetua pengasas dia ni, pondok-pondok yang tak berapa nak boleh keluar cari-cari dana ni. Jadi kita pi, kita tengok tang mana yang kita boleh tolong, tang mana yang kita boleh bantu, kita akan bantulah. Macam bulan ni kita dah pi apa semua dah. Ada dah satu pondok ni kita pi, saya tanya tok guru tu, ustaz nak selesai apa ni? Ana nak tolong. Dia pun bagi ada 3 benda dia nak selesai. Saya pun tengok-tengok yang tu ada kos
rendah sikit, dia nak selesaikan dia punya surau dia nak tukar kapet. Saya pun panggil orang main tanya tu, kapet tu berapa? Lebih kurang mereka kata, ustaz, lebih kurang 12,000. Saya kata, hang tak mau buat kebajikan apa sikit ke? Dia kata, tak apa ustaz, bayar 10, 2,000 saya wakaf. Jadi kita bagilah kapet tu takat 10,000, kita bagi. Tapi nak bagi tu nak kena cari lah. Kapet tu pun maklum, kalau kita tak bayar, dia tolak, dia tibai balik, dia tak mau terbuka. Dia main gulung tu, dia main tak dalam surau dah. Kita tak bayar, duk terajang nak buka, dia gulung balik. Terajang nak buka, dia tolong balik. Bayar elok, terajang dia terbuka elok lah. Duk terajang nak buka dah 3 kali, dia duk tibai balik macam engkau motor. Tu saya malam ni harap-harap tuan-tuan boleh bagi sikit, lusa kita terajang buka lah. Sampai dah kapet tu. Lepas ni kita nak cari pula, saya duk tengok dalam bajet 15,000 ke bawah tu, kita pihak Yayasan Ar-Riadah akan cubalah. Siapa nak tolong sekolah agama ni kalau kita tak tolong tuan-tuan? Nah, pakat-pakat buatlah nah. Insya-Allah di luar sana dan juga Tok Koko di luar sana. Wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.